لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Amitna ala dinil Islam, La ilaha illallah, La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sidang penonton yang dikasihi sekalian, malam ni kita bersama dalam satu program Bual Bicara Lelaki Qawwam. Sering kita dengar bagaimana dilaporkan ada di kalangan suami yang culas memberi nafkah, ada di kalangan isteri yang terpaksa menanggung keluarga kerana isterinya bekerja. Dan ada peristiwa di mana lelaki ataupun suami yang memukul isteri, memukul anak, ada yang diistilahkan sebagai haruan makan ikan dan seumpamanya. Haruan makan anak ke makan ikan? Haruan makan anak. Haruan makan anak. Haruan ikan, nama ikan dah. Anak ikan. Anak ikan. Dan kita lihat juga bagaimana statistik menunjukkan penjara, pusat serenti, begitu juga dengan mereka yang ditangkap kerana lumba haram dan seumpamanya, majoritinya adalah merupakan terdiri daripada kalangan orang lelaki. Ini menunjukkan bagaimana di sana ada sedikit kepincangan, jauh daripada apa yang disebut sebagai lelaki qawwam itu tadi. Jadi dan ini saja bukan hanya melibatkan batang tubuh mereka yang disebutkan tadi, tetapi juga melibatkan keluarga dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Dan yang menariknya, kalau kita lihat wanita, di sana ada satu program, banyak program sebenarnya, program pembangunan wanita. Malah ada kementerian khusus, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Sedangkan di sana, baik lelaki maupun wanita, kedua-duanya perlu dibangun dan diperkasakan. Jadi sidang penonton sekalian, sebab itulah program Bual Bicara Lelaki Qawwam ini diwujudkan untuk menyedarkan para lelaki akan peri pentingnya peranan untuk memperkasakan lagi bakat dan juga skill-skill untuk menjadi lelaki qawwam. Dan alhamdulillah sidang penonton sekalian, bersama kita pada malam ini di studio, saya kira satu tokoh yang tidak perlu kita perkenalkan lagi, iaitu bersama saya yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, yang merupakan Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS dan juga sifatnya sebagai Menteri di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Apa khabar Datuk Seri?
Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Cuma saya duk fikir pasal apa saya dipilih tajuk ni. Mungkin kerana handsome moderator kot. Okey. Kerana sebenarnya ialah di antara ramai-ramai lelaki untuk diketengahkan sebagai contoh lelaki qawwam ini, Semua kita lah. insya-Allah. Okey. Jadi Datuk Seri, bila kita ialah pertama merujuk pada mukadimah tadi. Yang keduanya sangat menarik. Pada malam ini sebenarnya kita akan meletakkan tajuk khusus dalam siri-siri bual bicara lelaki qawwam ini. Tajuk malam ini adalah sebenarnya lelaki qawwam, ibrah Quran dan Sunnah. Dan sebelum kita teruskan bual bicara lelaki qawwam siri 1 ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, apa kata kita saksikan dahulu ucap pertama daripada pengurusi Lajnah Pembangunan Keluarga PAS Pusat Yang Berhormat Datuk Ahmad Marzuq Syari. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pandan baunya wangi, boleh dibuat bunga rampai. Lelaki qawwam, dambaan isteri, keluarga sejahtera, ukhuwah tercapai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama mendengar dan mengambil manfaat daripada siri bual bicara lelaki qawwam pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada hos rancangan bual bicara kita pada kali ini, Tuan Haji Zaidi Abdul Talib dan Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, merangkap Menteri Alam Sekitar dan Air selaku panel jemputan kita pada malam ini. Untuk makluman pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, program ini merupakan program yang julung kali diadakan di bawah Lajnah Pembangunan Keluarga PAS Pusat. Sebelum ini kita tidak ada Lajnah Pembangunan Keluarga PAS Pusat, dan lajnah ini baru sahaja ditubuhkan pada sesi ini, di mana saya dan Yang Berhormat Datuk Siti Zailah ataupun Kak Lah telah diberi amanah sebagai pengurusi dan timbalan pengurusi. Kalau dalam Dewan Muslimat PAS, kita ada Lajnah Pembangunan Keluarga untuk tackle isu-isu berkaitan keluarga yang mensasarkan kepada golongan isteri dan ibu, dan ianya memang satu usaha yang sangat baik. Namun kalau kita perhatikan juga, banyak kes-kes yang melibatkan rumah tangga, khususnya seperti kes penceraian, lepas tangan terhadap penjagaan dan pendidikan anak-anak, isu suami tidak memberi nafkah kepada isteri, isu penderaan domestik dan sebagainya. Sebenarnya ia berpunca daripada peranan lelaki yang bermasalah, lelaki yang tidak bersifat melindungi dan dengan bahasa mudahnya tidak qawwam terhadap tanggungannya. Jadi kita mengambil inisiatif untuk membuat siri bual bicara untuk kita perkasakan lelaki seiring dengan pemerkasaan wanita tadi. Juga sebagai satu usaha PAS membawa solusi kepada masalah-masalah sosial yang membelenggu masyarakat. Diharapkan agar ahli PAS boleh menjadi ikon lelaki qawwam sebagai seorang bapa, suami ataupun anak lelaki supaya dapat dijadikan model keluarga contoh kepada masyarakat di luar sana untuk bersama-sama memperkasakan peranan lelaki sebagai pemimpin, pelindung dan pembela keluarga sebagaimana watak lelaki qawwam yang ada pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita. Sifat lelaki qawwam yang ada pada Rasulullah telah menjadikan baginda seorang yang berjaya dalam segala aspek kehidupan, sama ada dalam bidang dakwah, keluarga, kepimpinan masyarakat dan ummah yang berlaku pada zamannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewajarnya diikuti oleh semua lelaki beriman yang ingin mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Insya-Allah ini yang akan kita tampilkan dalam siri-siri bual bicara kita pada kali ini. InsyaAllah bual bicara yang kita akan adakan 2 minggu sekali dan kita jemput tokoh-tokoh kita untuk bersembang berkenai lelaki qawam. Jadi kita di rumah boleh mendengar dan mengambil manfaat daripada siri bual bicara yang ditetapkan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering dengar bila mana ustaz ataupun alim ulama kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim yang mengaitkan di antara lelaki dan juga wanita ini sering memetik ayat daripada surah An-Nisa ayat 34. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu adalah merupakan pelindung dan ada juga yang menterjemahkan sebagai pemimpin kepada wanita. Mungkin mereka awal ni Berhormat Datuk Seri boleh explain sikit, terangkan berkenaan dengan definisi, konsep dan juga peranan berkisar daripada tafsiran ayat surah An-Nisa 34 tadi. Silakan Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Al-Fadhil Ustaz Zaidi selaku moderator pada program kita pada kali ini. Alhamdulillah, para penonton dirahmati sekalian, bicarakan soal laki-laki qawam. Menarik juga tajuk ini sebab jarang dibicarakan. Tambahan pula kalau kita tengok macam disebut tadilah, isu kita berdepan dengan 2 perkara besar sekarang ni. Yang pertama ialah masalah yang sering kali berlaku dalam konteks pembinaan keluarga. Apa disebut soal hilang tanggungjawab, suami tidak bertanggungjawab, memukul, mendera. Itu nak buktikan qawam agaknya. Ini pun satu penyakit juga kadang-kadang. Di waktu yang sama kita lihat bahawa perlunya kita memperkasakan agenda kepimpinan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara. Jadi saya melihat dalam kerangka yang besar topik ini, bukan hanya dalam konteks bagaimana laki-laki itu untuk memperkasakan kelakian kerana dia merasa dia terancam kelakiannya, bukan, ataupun dia merasakan bahawa dia sudah orang mula bincangkan soal gender, soal wanita menuntut hak sama taraf dengan laki-laki, kemudian ataupun laki-laki bertambah hilang kelakiannya, lembik dan tak bersemangat. Saya fikir kerangka kita luar daripada itu. Saya setuju apa disebut tadi. Kadang-kadang bila kita bincangkan memang banyak topik-topik wanita ni, ada kementerian wanita, kementerian laki-laki tak ada. Lagu pun lagu perempuan banyak, macam-macam lagu perempuan. Saya ingat lagu laki-laki ada satu je, Bapakku Kahwin Lagi. Mungkin ingat dulu lagu tu. Lagu lain jarang dia, tak banyak. Lagu perempuan banyak. Ibu Misali lah, macam-macam lah. Baik, soal balik pada istilah yang disebut bila kita bicarakan soal istilah qawwam, yang Allah sendiri nyatakan dalam Quran. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallah ba'dhum 'ala ba'din wa ma anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nushuzahum fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Baik, kalau kita merujuk kepada ayat ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ar-rijal. Rijal ni nak terjemah laki-laki pun betul, tokoh pun betul, wira pun betul, itu istilah rijal. Biasa rijal merujuk kepada seseorang yang bertanggungjawab dan dia mampu membina kepimpinan yang baik, itu tokoh. Biasa rijal ni merujuk kepada tokoh. Ya, dan laki-laki dalam sebut ayat ini sebab Allah Ta'ala sebut qawwamun an-nisa. Ar-rijal sini maksud laki-laki. Ya, sebab Allah Ta'ala sebut qawwamun an-nisa. Ya. Baik. Kalau kita lihat dalam istilah ar-rijal qawwamun an-nisa, laki-laki yang dalam ayat ini, dia merupakan satu istilah. Kalau kita boleh rujuk kepada beberapa pandangan, ar-rijal dengan arti kata bahawa dia bertanggungjawab, mengambil berat, soal kepimpinan, membela, melindung,
memimpin dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang ada bila sebut istilah ar-rijal qawwamun nisa. Berarti dia bukan saja memaksa dengan kekuatan fizikal dia, tak. Tapi dia membimbing. Ya, dia menjadi ketua, betul. Dia kena ada ketegasan sebagai seorang ketua, dia kena ada keupayaan sebagai pemimpin, tapi bukan menggambarkan kekerasan, ya, tetapi ketegasan. Dia bukan menggambarkan bahawa dia saja mesti isteri dia dengar pendapat dia, tidak. Tapi dia turut membantu, memimpin. Berarti dia lebih kepada usaha bagaimana sebagai pemimpin, dia ada ciri-ciri tersebut. Ya, perlu ada waktunya dia mesti memandu keluarga tersebut ke mana nak pergi. Ya, di waktu yang sama dia ada kekuatan memastikan isteri dia, keluarganya, anak-anak tu dilindungi. Ya, itu qawam. Ya, di waktu yang sama dia mesti berusaha supaya semua institusi dalam bawah jagaan dia tu mesti berperanan. Ya, isteri ada peranan dia, anak ada peranan, anak sulung ada peranan dia, anak nombor 3 ada peranan, semua tu ada peranan. Dan masing-masing sebagai qawam, laki-laki itu, pemimpin itu, suami itu mestilah memastikan semua tu melaksanakan fungsi masing-masing. Tetapi oleh kerana tanggungjawab itu bersifat kolektif, maka dia mesti bertanggungjawab bersama. Bagaimana dia boleh bimbing yang lemah supaya dia mampu bangkit. Ya, bagaimana dia boleh bantu isteri dia dalam perkara yang dia mesti tunaikan tanggungjawab. Ya, jadi dia bersifat secara kolektif. Jadi kalau kita tengok dalam istilah yang disebut ini, apa yang penting ialah bagaimana kita mengurus rumah tangga. Sebab elemen yang paling penting ialah kejayaan rumah tangga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Apakah tanggungjawab kita hanya selamatkan keluarga kita? Ya, jawapannya ialah kalau setiap keluarga tu berusaha menyelamatkan keluarga, berarti masyarakat tu akan terbina dan negara pun akan terbina. Tapi kalau keluarga tak laksana tanggungjawab, ya, tak boleh mampu memimpin, akhirnya kelemahan tersebut akan menyebabkan lahir daripada rumah dia, na'udzubillah. Rumah dia bukan elemen yang membantu, tapi elemen yang merosakkan. Anak terlibat dengan dadah, terlibat dengan salah guna kuasa, dengan maksiat-maksiat yang lain dan sebagainya. Ini di antara benda-benda yang kalau kita lihat, kalau tidak diurus dengan sifat yang sebenar, dia akan pergi ke situ. Sebab tu saya setuju apa disebut tadi bahawa laki-laki itu mesti tampil sebagai satu suami yang bertanggungjawab dunia dan akhirat. Ya, tanggungjawab makanan yang baik diberi pada keluarganya, supaya dia boleh selamat keluarganya sampai ke akhirat. Jadi di antara konsep qawam yang disebut tadi, dan kita fikir kita perlu menjuruskan perbincangan dalam ayat ini kepada aspek tersebut. Baik, soal yang kedua yang kalau kita lihat tentang peranan laki-laki qawam. Kalau kita rujuk kepada ayat ni, kalau kita lihat Allah Ta'ala sebut ar-rijal qawwamun nisa bima faddalallahu ba'dhum ala ba'dhin. Ya, kaum laki-laki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kamu, ya, kerana Allah telah melebihkan laki-laki dengan beberapa kelebihan, ya, di atas wanita, dan juga kerana orang laki-laki telah membelanjakan, beri nafkah, ya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang mereka telah nafkahkan dengan harta benda mereka. Kalau kita lihat pada ayat ni, sampai situ dulu, ada dua perkara. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut, dia mesti jadi pemimpin menguruskan keluarga dia. Ya. Wa bi anfaqu min amwalihim, dan dinafkahkan hartanya untuk keluarganya. Sebab dia bila seorang suami, dia bertanggungjawab pada keluarga dia, beri nafkah pada keluarganya, makan, minum, tempat tinggal, isteri dan anak dia, itu kewajipan dia sebagai suami. Ya, dan dia boleh belanjakan hartanya, ya, dengan melaksanakan apa yang tu. Tetapi isteri, contoh isteri, memang kalau harta tu milik dia belanja, tapi walaupun bagaimanapun dia perlu maklum pada suami, dengan izin suami, mendapat makluman daripada suami. Kalau kita lihat pada hadis, Nabi kata jangan kamu undang laki-laki yang tak disukai oleh suami kamu ke dalam rumah kamu. Sama juga, jangan isteri gunakan keluarga dia beri duit atau belanja kepada benda yang tak disukai oleh suami dia.
Ya, jadi oleh kerana itu kalau kita nak tanggungjawab ini besar. Ya, tanggungjawab ialah untuk kita berperanan sebagai memastikan bahawa suami itu mesti memastikan bahawa keluarganya mendapat sumber pendapatan perbelanjaan keluarga dapat dilaksanakan dengan semungkin. Dia tak timbul soal tak beri nafkah kan. Duit rokok ada. Duit anak sekolah tak ada. Kadang-kadang berlaku macam-macam dalam masyarakat kita sekarang ni. Jadi itu sebagai contoh. Lebih malang lagi kalau sekiranya ada kes yang berlaku perkelahian, akhirnya isteri itu digantung, istilah gantung tak bertali. Nafkah tak diberi, pembelanjaan tak diberi, sebagainya. Dan banyak berlaku dalam masyarakat kita mutakhir ni. Semua dalam konteks nafkah ni, pada hari ini kita lihat zaman moden, kebanyakan wanita bekerja. Bekerja dan ada pendapatan sendiri. Jadi banyak juga kedapatan yang lelaki dia kira dia boleh berlepas tangan. Kerana bagi dia perempuan, wanita ataupun isteri ni dia boleh survive sendiri. Malah kadang-kadang boleh menampung perbelanjaan keluarga itu sendiri. Dan satu sudut bagus, tapi satu sudut yang kita highlight pada hari ini berkaitan dengan lelaki qawwam ni, ada golongan lelaki yang dia ambil peluang untuk berlepas tangan dalam konteks ayat tentang nafkah itu tadi. Ini satu bahana juga ni. Satu dari segi kewajipan tak boleh lepas. Suami tetap bertanggungjawab untuk beri nafkah. Cumanya isteri nak bekerja mesti dengan izin suami. Bila suami dia izin bekerja, apa tujuan isteri bekerja? Jadi kita balik pada tujuan pembentukan rumah tangga lah. Apa tujuan suami benarkan isteri bekerja? Supaya isteri boleh bantu meringankan beban suami. Tapi bukan melepaskan kewajipan suami. Tapi kita tahulah dengan cabaran sekarang ni, kadang-kadang seorang bekerja tak cukup untuk menaruh. Jangan berkira sangat. Kadang-kadang masalahnya kita ni kadang-kadang ialah bila isteri bekerja, duit dia simpan je. Dalam akaun masuk je, keluar tak. Yang suami tu dengan tak cukup belanja dan sebagainya, akhirnya jadi masalah. Jadi saya nak tengok dalam konteks ni dua perkara. Dia keluar juga kadang, tapi keluar kat Shopee. Keluar kat Shopee, online, bisnes kan. Okey. Jadi saya lebih suka bawa duit ni kita bersama-sama tanggungjawab. Tak usah berkira lah. Saya terus terang, saya kata sejak saya mula kerja, isteri saya kerja, duit kami, duit saya, duit dia, duit saya, berkongsi je. Kalau saya tak ada, dia belanja duit dia tak ada, dia belanja. Saya tak kisah pun. Password PIN pun saya bagi. Bahkan untuk makluman isteri saya ni, sejak dia bekerja, kad bank tu saya pegang. Daripada mula dia bekerja sampai sekarang. Dengan sukarela. Dan dia tahu saya tak guna tempat lain lah. Tapi kad saya tak bagi dia. Sebab dia pun payah nak pergi bank. Dia perlu diberitahu. Tapi yang bahaya juga bila isteri bekerja ni, dia rasa bebas dengan laki-laki. Dia mula tak dengar cakap. Dia mula rasa gaji dia lagi besar, independent. Dia rasa kalau gaji dia besar pada suami dia, kan dia pelihkan suami dia. Ni tak qawwam lah ni. Dia jebatkan suami tu rasa rendah diri. Masuk balik rumah pun jadi pasal apa? Kerana gaji isteri tu besar. Kadang-kadang kita akui bahawa oleh kerana gaji isteri tu besar, rumah sewa pun isteri bayar, kadang-kadang rumah tu isteri punya, tu kacau. Takut nanti ditimpul. Tapi banyak yang alhamdulillah urus dengan baik, duduk bersama keluarga, matlamat rumah tangga itu ialah untuk mendapat mawaddah dan rahmah. Itu matlamat dia. Jadi oleh kerana itu, pertama, laki-laki suami tak boleh melepaskan kewajipan semata-mata kerana isteri bekerja. Yang kedua, isteri juga jangan terlalu berkira sehingga tak nak berkongsi pendapatan dia untuk kebahagiaan rumah tangga. Yang ketiga, jangan sekali-kali isteri merasakan bahawa bila dia pendapatan sendiri, dia rasa dia bebas, dia boleh independen, dan kalau nak bercerai pun kan tak kisah, tengking suami pun tak kisah, kemudian nak keluar rumah pun bebas. Tu dah melanggar tanggungjawab. Jadi tiga-tiga komponen ni kena ada lihatlah dalam kerangka ni. Baik. Itu yang kalau kita boleh masukkan pada bahagian ini, insya-Allah. Saya kira dah menjelaskan kepada kita lah sidang penonton sekalian berkaitan dengan definisi itu sendiri, apa yang dimaksudkan dengan qawwam itu, dan konsep dan juga peranan. Mungkin kita akan ciri-cirikan selepas daripada inilah. Jadi sebagai untuk menjelaskan lagi, kadang-kadang bila kita cerita ni,
ada yang kurang menghayati, kurang nampak. Kadang-kadang mereka nak contoh. Jadi dalam konteks pada hari ini, sesuai dengan topik kita tu, kita nak mengambil lelaki qawwam ni ibrah daripada Quran dan Sunnah. So lepas dalam Quran banyak cerita-cerita tentang lelaki qawwam. Begitu juga dari sudut sirah ataupun dari sudut kisah-kisah para sahabat, malah Nabi SAW sendiri dan sebagainya. Mungkin Yang Berhormat Datuk Seri boleh tampilkan beberapa kisah ni supaya lebih jelas lagi lah, insya-Allah. Okey, kita tahu bahawa nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar bawa risalah tapi model, sebagai contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baginda adalah uswah, contoh terbaik. Sebab itu Nabi Muhammad, baginda berkahwin dan baginda mengurus keluarga. Baginda ada isteri, ada anak-anak dan ada membesarkan keluarga dia, sebagai gambaran pada kita bahawa baginda bukan hanya bercakap tapi dia sendiri laksanakan. Sebab tu contoh teladan yang paling baik. Quran banyak menyebut tentang perkara ni. Bahkan kalau kita lihat dalam khutbah terakhir Nabi SAW di Arafah, di antara pesan Nabi dan khutbah terakhir itu ialah supaya suami mesti bertanggungjawab dengan isteri. Jangan menyakiti isteri kamu. Aku, walaupun dia mati, tapi akulah terbaik bagi isteri, sebagai contoh. Jadi kalau kita lihat dalam kisah ini, Quran banyak menyebut tentang cerita-cerita yang menggambarkan sifat laki-laki yang qawwam. Contohnya, dalam peristiwa Nabi Yusuf di Gua Zulaikha sebagai contohlah. Kalau tanpa qawwam di segi akidah, iman dan sebagainya, tentulah dia akan tergoda. Tetapi soal laki-laki yang qawwam tu, dia mestilah ada paksi imannya, akidahnya yang mantap. Dan itulah baru jadi contoh. Kadang-kadang kita akui bahawa dalam berdepan dengan masalah yang sedang kita hadapi semasa ni, kegagalan suami, kegagalan laki-laki ialah bagaimana dia nak timbulkan isteri yang keluarga hormat pada dia. Yang bukan takut tapi hormat dan sebagainya. Saya melihat dalam kerangka ini yang paling penting sekali ialah ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti ada pada suami. Kalau tuan-tuan sebagai suami nak bersaing dengan isteri dalam tu harta benda, mungkin harta lagi banyak pada kita pada suami. Tapi yang penting ialah suami itu mesti mampu menjadi model terbaik di segi akhlak, amalan, akidahnya, amalan hariannya. Sebab dia bukan saja untuk diri dia, tapi dia akan bawa kepada keluarga dia, anak-anak dia. Jadi anak-anak melihat, kalau ayah tak semayang, mak semayang sebagai contoh. Jadi anak confused. Kadang-kadang berapa ramai anak yang terikut dipengaruhi oleh sifat-sifat yang buruk tadi. Sebab tu suami dia mesti. Quran menyebut tentang ciri-ciri tersebut. Kisah-kisah yang berlaku pada Nabi Muhammad sendiri, Nabi Musa, Nabi Isa, hatta Nabi Ibrahim, dengan keluarganya, bagaimana pengorbanan besar Nabi Ibrahim AS, bagaimana Hajar yang patuh kepada perintah Allah Ta'ala, nak korbankan seorang anak ni bukan mudah. Itu mesti ada kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan sebagai, kalau seorang ibu, saya rasa Hajar tak akan lepas anak. Tapi dia sebagai seorang mukmin, dia tahu bahawa dia mesti iman dia pada Allah tu mengatasi kecintaan pada semua benda lain. Jadi itulah di antara, kalau kita lihat dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dan banyak contoh-contoh yang agak menarik. Sebab Nabi ni dibesarkan, baginda berkahwin dengan Khadijah, kemudian Nabi SAW berkahwin dengan beberapa wanita lain, termasuk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Semua itu adalah ibrah yang cantik. Bagaimana baginda membentuk keluarga, mendidik anak-anak, membesarkan dalam cabaran semasa yang ada pada waktu itu. Jadi ciri-ciri inilah yang perlu ada. Sebab tu kalau kita buka Quran, buka hadis, dalam Quran ada surah An-Nisa, tak ada surah Ar-Rijal. Dalam Quran banyak kisah-kisah tentang wanita-wanita. Bagaimana Islam mengangkat martabat wanita itu. Daripada zaman jahiliah, wanita ni tak ada nilai, tak ada harga. Diperdagangkan, dijual dan sebagainya. Bahkan bila dapatlah anak perempuan tu menjadi satu keaiban pada waktu itu. Tetapi bila Islam datang, Islam mengangkat kedudukan wanita. Tetapi bukan menyama taraf wanita dengan laki-laki sebab sama taraf di qawwam, tak boleh. Sebab tu kalau kita lihat, ada orang tanya, dalam hubungan keluarga, bila akad nikah, suami nak kahwin dengan isteri dia, yang akad nikah dia adalah ayah perempuan tu. Bukan dengan perempuan tu. Wali
Ya, wali menyerahkan anak dia, ya, aku nikahkan kamu dengan anakku sekian-sekian, supaya laki-laki itu dia tahu tanggungjawab. Ya. Dan walaupun laki-laki diberi, dia boleh direct menceraikan isteri dan sebagainya, wanita terpaksa pergi melalui orang tengah, qadi, kena dan sebagainya, masing-masing ada hak masing-masing. Tetapi dalam Quran, kalau kita lihat contoh-contoh yang menarik ini, supaya pembinaan keluarga itu dibina melalui model tadi, ya, model isteri yang baik, ya, melahirkan anak-anak yang baik. Ya. Ada orang kata begini, kalau nak lihat kejayaan seorang anak-anak, maka yang banyak mempengaruhi kejayaan itu ialah ibu. Sebab tu ketaatan pada ibu tu 3 kali ganda berbanding ketaatan pada ayah. Ya. Tetapi durhaka pada ibu lagi berat berbanding durhaka pada ayah, walaupun dua-dua tak boleh durhaka anak. Tapi di segi dalam konteks tanggungjawab, suami, ayah bertanggungjawab untuk pastikan anak selamat. Ya. Sebab tu saya lihat bahawa dalam konteks ini, bila Quran menyebut kisah-kisah yang agak menarik, kalau kita teliti, ya, hadis-hadis Nabi yang banyak tentang masalah wanita, bagaimana Nabi mendidik wanita, hingga Nabi ada kuliah khas dengan kaum wanita pun. Ya. Nabi ajar mereka, didik mereka, ya, supaya mereka ni mempengaruhi pembentukan keluarga dalam rumah tangga tersebut. Jadi ini di antara aspek yang saya rasa kita boleh refer pada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Karim. Banyak kisah-kisah, Ya. contoh-contoh yang telah pun Allah sendiri rakamkan dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, ya. Saya teringatkan kisah tentang Nabi Musa AS. Dan Musa ni dia digambarkan sebagai seorang yang kuat. Ya. Kuat. Dan berkait dengan ayat yang surah Nisa 34 tadi, ramai orang ambil tentang ar-rijalu qawwamun 'ala nisa ni, lelaki itu dia seorang yang dominasi ke atas wanita. Itu salah faham, tapi telah dibetulkan oleh Imam Datuk Seri tadi. Nabi Musa AS ni yang saya kira relate dengan tajuk kita, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas tentang perbicaraan dialog di antara dua orang. Ada yang sebut sebagai Nabi Syuaib. Katanya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Dan berkatalah dua wanita ini kepada ayah dia, kata, wahai ayahku, ambillah si fulan ni, kerana orang yang kita nak ambil sebagai pekerja, atau mungkin sebagai lelaki yang qawwam ni, dia ada dua sifat tu. Mungkin Datuk Seri boleh explain sikit, but kita nak imbangkan di antara kuwah ni kan, ada yang tafsirkan sebagai kekuatan ataupun skill-skill ni, dalam masa sama dia ada al-amin, tanggungjawab agama tu. Silakan. Baik, kalau kita lihat dalam menariknya bila Nabi Musa AS keluar daripada Mesir dan perjalanan ke Palestin, dan dia melihat peristiwa yang berlaku pada keluarga Nabi Syuaib, anak Nabi Syuaib, sebagaimana telah diceritakan, yang terpaksa menunggu orang lain ambil air dulu. Akhirnya Nabi Musa AS pergi dan bantu dua wanita itu dengan menunjukkan kekuatan dia, fizikalnya kuat. Al-Qawi itu ialah dalam konteks kuat fizikal, kuat azam, kuat semangat, kuat minda, dan seluruhnya ciri tersebut. Ciri kekuatan tu merangkumi semua aspek tadi. Hingga dia mengambil dan membantu kedua anak Nabi Syuaib. Dan bila anak Nabi Syuaib beritahu ayah dia, kalau kita nak ambil pekerja atau pembantu, maka dua ciri itu disebut, Al-Qawi dan Al-Amin. Ya, Al-Qawi, kekuatan, kan dilihat Nabi Musa AS lelaki yang gagah kuat, hingga dia tolak orang lain, dia ambil air, ya, dan bagi, menyebabkan dia cepat balik. Kekuatan fizikal dia. Ya, dan Nabi Musa pun dalam sejarah dia memang salah lelaki yang putih, tegak, macam Sayyidina Umar Al-Khattab, badan dia kuat dan sebagainya. Ya, yang kedua, Al-Amin. Dia seorang yang amanah. Amanah tu dalam konteks bila, di mana anak Nabi Syuaib tahu Musa ni amanah, kan? Ya, sebab dia baru jumpa sekali. Ya. Amanah di sini ialah dalam konteks bahawa bila dia berjalan ke rumah Nabi Syuaib alaihissalam, dua wanita ni bawa anak dia bawa, ya, dan dia berjalan depan, Nabi Musa alaihissalam menundukkan pandangan dia, ya, tidak melihat kepada anak Nabi Syuaib, dan dia memang
menzahirkan tentang rasa kebertanggungjawaban dia. Bukan ambil kesempatan, bukan kalau kita lelaki dengan perempuan jumpa ni macam-macam cerita lah. Tapi dia seorang yang sangat amanah dengan apa dia tanggungjawabkan. Sebab tu bila Nabi Syuaib kata, pilihlah mana-mana anakku untuk jadi isteri kamu, dengan syarat kamu kena bekerja dengan aku dan tempoh tertentu, lepas tu barulah kamu boleh. Dan dia menjaga sungguh ternakan Nabi Syuaib AS sampai waktu dia dibenarkan balik. Waktu itu kalau kita lihat dalam Al-Kahfi pun menyebut kisah dia, bila Nabi Musa AS bawa keluarga dia lalu di Wadil Muqaddas, di situlah dia nampak cahaya daripada atas bukit. Dan pada waktu itu dia beritahu keluarga dia di sini sebab dia nak pergi ambil api dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam ni, dua ciri ni mesti ada dalam kepimpinan. Pertama, Al-Qawi dalam konteks fizikal, kekuatan minda, fizikal, akal, pandai mengurus, mampu penuh hikmah dalam melaksanakan Al-Qawi. Yang kedua, dia seorang yang mesti bertanggungjawab. Amanah dengan Allah. Kalau tak amanah dengan Allah, tak mungkin boleh amanah dengan manusia. Amanah dengan Allah Ta'ala, amanah dengan keluarga dia, dengan anak-anak dia mesti bertanggungjawab. Dan sebagai pemimpin negara, dia mesti bertanggungjawab pada negara yang dia pimpin. Dengan penuh amanah dilaksanakan tanggungjawab tersebut. Saya fikir ini di antara ibrah yang kita boleh ambil pada kisah itu. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Saya kira banyak lagi banyak lagi sebenarnya kisah-kisah Nabi Allah Zulkarnain kan, kisah-kisah Nabi Allah Sulaiman, Nabi Daud dan seumpamanya lah. Contoh-contoh lelaki qawam yang kita boleh ketengahkan. Jadi sidang penonton sekalian, InsyaAllah dalam ruang masa yang lain mungkin kita pun boleh explore sebenarnya kisah-kisah baginda Nabi SAW sebagai ditunjukkan, diceritakan oleh Ibrahim Datuk Seri tadi sebagai contoh suri tauladan yang terbaik yang kita boleh gali, kita boleh keluarkan. Begitu juga dengan kisah-kisah Al-Quran yang kita boleh InsyaAllah implementkan dalam kehidupan kita. Yang disebut Al-Quran ini yang kita boleh ambil ibrah itu, kita ambil daripada lafaz yang umum. Al-ibratu bi umumi lafzihi la bi khususus sabab. Ibrah dan pengajaran tu kita ambil daripada lafaz yang umum, kisah-kisah yang umum, pengajaran yang umum, bukan sebab-sebab yang khusus. Termasuklah kisah Nabi Musa AS tadi yang cukup menarik, dua ciri yang dikupas oleh Ibrahim Datuk Seri. Jadi kita akan terus ke soalan saya kira daripada penonton, dan diminta kepada semua para penonton yang boleh saksikan secara live, boleh bersiap sedia untuk menyatakan dalam ruangan komen soalan-soalan yang akan kita tanyakan kepada Yang Berhormat Datuk Seri, insya-Allah. Ada soalan ni berkenaan dengan ketidakmenjadian lelaki sebagai qawam. Kalau kita boleh guna istilah tu, maknanya lelaki hari ni dia tak qawam. Dan bila mana Yang Berhormat Datuk Seri cerita tentang sepatutnya dialah menjadi pengemudi kepada keluarga dan seumpamanya. Dan pada hari ini kita lihat banyak kedapatan yang tidak sedemikian. Tidak menjadi lelaki yang tidak qawam ni. Lelaki yang tidak qawam ni, dan sejauh manakah seperti mana kita persegi pada awal, lelaki tidak qawam ni dia akan menatijahkan permasalahan kepada keluarga dia dan malah kepada masyarakat. Kepada entiti keluarga yang kecil ni, dia akan menatijahkan kepada masyarakat, hatta kepada negara. Jadi apa pandangan Yang Berhormat Datuk Seri melihat tentang pemerkasaan lelaki qawam ni? Dia kena ada program-program juga. Tak tahulah kalau perlu ada kementerian, wallahualam, tapi kena ada satu program, program-program untuk membina lelaki qawam ni. Dan sejauh manakah pembinaan itu nanti mampu menyelesaikan kemelut yang kita hadapi pada hari ini? Baik, kalau kita lihat dalam istilah syarak, lawan bagi qawam ialah dayus lah. Dayus. Dan Nabi sebut orang dayus ni tak akan masuk syurga. Na'udzubillah. Saya melihat bahawa isu kita sekarang ni begini. Proses untuk menjadi pemimpin ataupun suami atau laki-laki yang qawam ni
dia melalui satu proses. Dia bukan boleh untuk hari ni besok berubah, no. Tak ada. Dia melalui satu proses. Pertama sekali, itu besarnya peranan dalam keluarga kita didik anak laki-laki biar jadi laki-laki. Jangan didik anak laki-laki macam jadi perempuan. Ya, kadang-kadang mak ni tengok anak dia semua perempuan, dia semua laki-laki, dia nak anak perempuan. Kawan tu dapat laki-laki pun dia macam dia mula jadi lembik, jadi biarlah laki-laki jadi laki-laki, dia kena panjat, terjun apa semua, tu ciri-ciri dia. Ya. Yang keduanya, proses didikan itu di rumah tangga, biasakan bahawa anak laki-laki itu diberi tanggungjawab waktu kecil. Ya, contoh kalau macam mana kita nak didik anak kita sebagai pemurah. Jangan kita bagi derma, kita anak kita suruh masukkan tabung derma. Kita pergi masjid, kita bagi duit, tolong bagi. Dan didik dia supaya jangan berkira sangat. Contohnya warna baju. Mesti setengah-setengah tu baju merah, merah semua. Kalau beli baju lain, berkelahi adik-beradik. Nah, kita biasakan perbezaan dan biasa menghargai yang baik. Contohnya kalau adik dia buat salah, ataupun dia buat salah pada dia, biasakan dia minta maaf. Ya, biasakan minta maaf. Siapa yang salah? Adik salah, adik minta maaf pada abang. Abang salah, abang minta maaf pada adik. Satu hari, pengalaman sikit lah. Saya pergi rumah seorang kawan saya ni. Dia masuk rumah dia ni, dinding ni penuh diconteng. Macam-macam gambar lah dia ni. Ya, anak jantan dia naik meja terjun. Ultraman lah, Spiderman lah, macam-macam lah kan. Jadi dia kata, Ustaz tolonglah tiup-tiup sikit anak saya. Nakal sangat tu. Ya. Lembutkan hati dia, macam-macam lah. Saya kata gini, saya beritahu dia. Saya kata, saya tengok ni keturunan ni. Ya, ni penyakit keturunan. Ya, mungkin keturunan bapa dia. Tapi saya kata tak apa. Ya, kalau anak kita berlari sana, itu memang patut. Saya risau kalau pergi tempat tu, budak tu duduk diam. Suruh bangun. Suruh duduk. Orang kata bagus budak ni. Bukan bagus tu. Tu tak bagus, tak ada masalah tu. Ya, kadang kecil pun macam tu, takut. Duduk. Bapaknya tu mungkin gangster katnya. Ya. Jadi kita harus faham bahawa anak tu dia mesti besar dalam suasana dia. Suasana berlari, biasalah. Satu hari Nabi tengah khutbah. Hussein Hassan, cucu dia, berkelahi, berebut kain. Biasalah budak berebut kain. Nabi berhenti khutbah, Nabi turun pada mimbar, Nabi dukung dua-dua cucu ni, panggil mak dia, panggil Fatimah, kata, ni cucu, jaga dua-dua cucu aku ni. Ya. Biasalah. Nabi tengah khutbah, Hussein nak atas belakang dia. Ya, tengah khutbah. Nabi tengah semayang, Nabi tengah khutbah, nak ikut naik. Itu biasa. Ya, jadi oleh kerana itu, kita satu. Yang keduanya ialah, kita harus lihat bahawa laki-laki itu, dia jangan rasa rendah diri kerana faktor-faktor fizikal. Ya, fizikal, masalah kewangan, masalah pangkat dalam jabatan, masalah kedudukan dia. No. Kita tahu bahawa manusia ni Tuhan bagi berbeza-beza. Tapi sebagai suami, sebagai lelaki kawam, dia mesti ambil yang lebih. Dia apa dia? Hormat. Kita nak orang hormat pada kita, kita kena hormat pada orang lain. Kalau kita nak kasih sayang, kita kena bagi kasih sayang. Kita akan dapat apa yang kita bagi. Jadi oleh kerana itu dalam soal kepimpinan, kita akui bahawa kadang-kadang bila hilang sifat kawam ni, memang kena ada pendedahan, melatihan, kursus pendedahan ni penting bagi proses pembinaan. Sebab tu ada kursus kepimpinan. Dalam parti kita pun ada kursus kepimpinan. Qiyadah. Macam mana pemimpin. Sebab Tuhan bagi tak sama ni. Akal tak sama, pemahaman tak sama, tenaga tak sama, semua tu beza-beza. Tapi kita harus lihat, kekurangan kita di bahagian ini, mesti ada kelebihan tempat lain. Setiap manusia tu ada dua. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kita kena pastikan apa kelebihan daripada kita. Supaya kita boleh manfaat kelebihan tersebut. Tapi di waktu yang sama, kita juga harus akui bahawa kita pun ada kelemahan. Ya, jangan kelemahan tu diambil kesempatan oleh musuh kita. Contoh perempuan ni sebahagian lah. Perempuan ni kelemahan dia apa dia? Pantang dipuji. Dia ni lawa lah, comel lah, apa semua habis. Kan? Mudah sangat. Bila dipuji sikit, habis. Boleh minum teh free lah gitu. Ya. Ada orang kadang-kadang kelemahan dia panah baran. Ya. Panah baran. Ya. Orang panah baran ni, dia itu kelemahan ni. Bukan kelebihan. Ya, ataupun samsing tak tentu arah ni, jenis sarik dol kampung dusun ni. Ya, samsing tak tentu arah. Itu bukan qiyah dah. Bukan kawam.
Qawam tu berarti dia tegas dalam perkara prinsip, bertoleransi dalam perkara yang boleh toleransi. Jadi proses ni kena ada. Latihan daripada proses pembesaran dia sampai proses dinaikkan dia punya kepimpinan dia, latihan, kursus dan sebagainya, pendarahan. Dan kita sekarang ni bila nak kahwin, kursus lah nak kahwin. Tu dapat CJ dia. Ya. Sekadar untuk lepaskan dapat CJ untuk kahwin. Boleh kahwin. Tapi itu bukan melahirkan laki-laki qawam. Tak cukup dengan hanya pergi kursus, masuk periksa, lulus. Tak. Tapi dia mesti melalui proses. Dan perkara besar juga ialah pengaruh rakan. Pengaruh rakan sebaya ni. Ya, sebab pengaruh rakan sebaya ni mempengaruhi. Sebab tu ada orang kadang-kadang tiba-tiba je di kampung nama Rahim. Sampai Kuala Lumpur jadi Rahimah pula lah. Ada macam tu. Ya. Dipengaruhi oleh kawan-kawan dia hingga akhirnya dia terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Dan sekarang banyak macam-macam. Kelab gay sana, gay sana. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana itu, kita lihat bahawa kekuatan itu mesti lahir daripada asas kekuatan akidah, kena jaga. Ibadah yang dengan Allah Ta'ala kena jaga. Ya, kemudian, barulah lahir kita mematuhi syariat Allah SWT dan barulah lahir akhlak yang baik. Jadi akidah tu sebagai teras, ibadah yang mengumpuk sifat dia sebagai qawam, kemudian akhirnya dia mengawal diri dalam perkara yang dibatal oleh syarak, barulah dapat hasil. Hasil itu ialah akhlak yang baik. Dan ini ciri-ciri yang ada pada lelaki-lelaki qawam. Ya Allah alam. Jadi yang buat Datuk Seri banyak menekan berkenaan dengan keluarga tadi. Pendidikan tu bermula daripada rumah. Ya. Daripada rumah, dan di sana juga ada konsep suri tauladan yang terbaik. Maksud katanya kepimpinan. Contoh tu adalah kena bermula daripada seorang lelaki, seorang ayah, jadi contoh kepada anak-anak. Dia tak boleh ada satu saya tarikkan satu kata-kata lah. Dia kata jangan suruh anak solat, tapi ajaklah anak solat. Mana kena sama-sama. Jangan suruh anak baca buku, tetapi ayahnya tengok cerita Rusdi misalnya, kan? Tapi jangan suruh anak baca buku, tapi ajaklah anak baca buku. Jangan suruh anak baca Quran, tapi kena ajak sama-sama baca Al-Quran. Jadi insya-Allah saya kira itu satu tip yang menarik, yang kira kesimpulannya adalah kena bermula daripada pendidikan daripada rumah. Dan yang Datuk Seri sebutkan tadi, berlaku juga, kita cerita tentang lelaki qawam ni, lelaki yang maknanya kuat dan seumpamanya, tapi dalam masa yang sama berlaku pula lelaki yang lembut, kan? Lelaki bukan yang lemah lembut, dengan lembut-lembut sekali. Lelaki lembut itu pun kadang-kadang kita yang ada yang menyebut bagaimana dia kata dia ni sebenarnya perempuan tetapi terperangkap dalam jasad lelaki. Ini kata-kata yang paling tak bertanggungjawab dengan ciptaan Allah Ta'ala. Saya nak betulkan, jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan idea yang dibuat oleh orang yang tak ada akidah, tak ada iman. Soal terperangkap ni tak timbul. Ya Allah yang cipta. Tak mungkin Allah Ta'ala silap masuk roh di dalam. Ya, kenapa tak terperangkap dalam kambing, lembu? Ya. Jadi saya fikir tak mungkin Allah Ta'ala salah dalam ciptaan dia. Ya. Jangan menyalahkan Allah Ta'ala. Sebab ini dalam proses penciptaan ni, Allah Ta'ala huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang bentuk rupa kamu sebagaimana Allah kehendaki. Itu penciptaan. Ini kononnya kadang-kadang saya ni laki-laki terperangkap dalam jasad wanita, saya wanita terperangkap dalam jasad laki-laki. Kenapa tak kata saya laki-laki terperangkap dalam jasad kambing? Kan lagi nak clear. Ya. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya nak betulkan sikit. Ini jadi fenomena sekarang ni. Ya, seolah begitu. Mungkin kita nak akhiri pusingan kita yang untuk kita akhirkan buat bicara sebelum kita pergi kepada soalan-soalan daripada penonton ni. Pesanan lah. Ada dua tadi. Satu, lelaki yang dia ambil qawam tu, maknanya dia mesti ada gah dia. Gah dia. Perempuan, kau sebagai isteri sentiasa berada di istilahnya di bawah perintah. Bawah perintah, kena buat itu, kena buat ni dan sebagainya. Sentiasa rendah dan seumpamanya. Yang kedua pula, lelaki tadi. Mungkin nasihat kepada lelaki yang terpaksa lemah lembut, gemalai, bukan lemah lembut, apa, lembut kan, lembut dan sebagainya. So dua ekstrim. Dua ekstrim. Mungkin Ibrahim Datuk Seri boleh bagi nasihat.
Pertama sekali kita akui bahawa ayat Rijal Qawwamun 'ala nisa ini bukan menunjukkan bahawa kitalah kena jadi bertindak oleh kerana kita ada kuasa, badan kita besar, tenaga kita kuat, kita perhambakan. Isteri sebagai isteri, bukan orang gaji, bukan kuli, bukan hamba. Ya, maka kan itu suami dia mesti memahami bahawa tanggungjawab dia dalam konteks ini ialah memastikan bahawa dia bekerjasama membina rumah tangga, anak-anak dan sebagainya, bukan memaksa. Memang kita akui kalau suami paksa isteri ikut, kita nampak, tapi sebenarnya dia tidak melahirkan natijah yang baik. Sebab tu perkahwinan itu matlamat ialah melahirkan mawaddah warahmah, dua perkara. Mawaddah berkasih sayang, tak mungkin dapat daripada pemaksaan. Ya, kasih sayang tak akan lahir daripada paksaan. Kasih sayang tak akan lahir daripada sukarela, keinginan, kecintaan dia, kasih sayang dia. Ya, mawaddah warahmah, dan dapat rahmat ini pun melalui pembinaan hubungan dengan Allah Ta'ala dan rumah tangga. Sebab tu kena hidup suasana Islam dalam rumah tangga kita. Kena hidup suasana Islam. Ya, jangan muzik je bergema, Quran tak bergema, senyap sunyi rumah tersebut. Ini pun satu masalah yang kita mesti elakkan. Hidupkan suasana Islam dalam rumah tangga. Hidupkan suasana Islam dalam rumah tangga. Sembahyang sunat, bacaan Quran, zikir-zikir dan sebagainya. Kena hidupkan suasana itu dalam rumah tangga. Ya, cuba kita cek, hari ni rumah tangga kita bergema Quran ke tidak? Sejak subuh tadi. Ya, subuh tadi anak-anak baca Quran ke tidak? Kita baca Quran ke tidak? Ya, kemudian semayang berjamaah. Ya, kadang-kadang suami bawa anak laki-laki pergi semayang surau masjid. Ya, tapi ya, kadang-kadang semayang, semua semayang bagus. Tapi suami semayang sendiri, isteri anak semayang sendiri, masing-masing sendiri. Tak ada suasana berjamaah dalam rumah. Nabi suka berjamaah ni 3 perkara. Semayang berjamaah, makan berjamaah, berjalan berjamaah. Dulu makan, mak-mak kita tak akan makan kalau suami tak makan. Dia mesti tunggu suami dia. Dan bila suami makan, dia mesti makan bersama atau duduk sekali dengan suami dia. Sekarang tak. Suami kata, abang nak makan? Gila makan. Nasi dalam periuk, ikan dah bawa saji. Kan? Jadi, dah tak ada. Berjalan berjamaah pun tak ada. Kadang-kadang kita bila anak besar, kita ajak, tak mungkin dah. Daripada makan tadi, sebenarnya di sana ada banyak dia punya hikmah dia. Ya. Falsafah makan bersama. Oh, makan bersama memang. Kalau kita lihat makan banyak benda. Daripada makan itulah kita boleh tengok orang tu tamak tak tamak. Daripada penting diri ke tak penting diri. Sanggup beri utama ke diri dia atau orang lain. Ataupun dia, ada orang kadang-kadang dia nampak dia je. Ya, buah nasi dia, ayam yang paling besar tu lah dalam pinggan dia. Kan? Ambil yang jauh. Contohnya kan. Kadang-kadang dengan ayah dia, jangan anak makan dulu pada ayah. Ayah tak masuk lagi, anak dah makan dah. Tak boleh. Hari ni kita tengok benda macam tu berlaku. Akhir sekali, ialah bagaimana untuk kita pastikan bahawa laki-laki itu mesti dibentuk fizikalnya. Mak ayah ni kena bimbing kawan-kawan sebaya. Ya, supaya dia ni benar-benar je laki-laki yang qawam dalam konteks kepimpinan, wibawa dia dan mampu mengurus diri, mampu keluarga. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan laki-laki qawam ni lah yang akan memimpin negara kita, masyarakat kita menjadi sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, insyaAllah. Menarik tadi berkenaan dengan 3 yang baginda Nabi SAW suka berjamaah. Yang pertama, makan berjamaah. Semayang berjamaah, makan berjamaah, berjalan berjamaah. Makan berjamaah tadi dalam konteks makan keluarga tu lah dia dapat menilai kemenjadian anak dia ni. Anak dia punya apa dia panggil habit, ada kecenderungan, dan di situlah dia boleh perbaiki dan sebagainya. Solat berjamaah sepatutnya dia jadi contoh. Dia sebagai seorang yang leader, lelaki yang qawam, dia kena jadi imam. Dia kena jangan suruh isteri jadi imam lah. Kan? Jadi maksud katanya di situ kadang-kadang kenapa dia tak mahu adanya solat berjamaah tu, kerana ayahnya tak mampu ataupun takut kan, takut salah. Yang di-highlightkan dalam kursus perkahwinan sepatutnya. Kemudian apa tadi, berjalan berjamaah, berjalan dengan keluarga, berjalan dengan keluarga. Okay, alhamdulillah, sangat menarik saya kira perkongsian yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi. Dan kita sekarang seperti yang saya telah nyatakan di pertengahan bual bicara kita tadi, para penonton boleh mesej
di ruangan komen soalan-soalan, ya, soalan-soalan yang kita boleh tujukan khas kepada Yang Berhormat Datuk Seri bersama kita pada malam ni. Satu soalan yang menarik. Ada soalan dah? Diminta supaya Yang Berhormat Datuk Seri berkongsi lah pengalaman peribadi sebagai, insyaAllah kita yakin sebagai lelaki qawwam ini dalam mendidik anak-anak, khususnya anak lelaki. Secara spesifiknya anak lelaki, supaya nanti anak lelaki itu juga dia akan menjadi lelaki qawwam macam ayahnya. Saya ada 3 anak lelaki. Okey, yang sulung, yang kedua. Saya waktu anak saya kecil, saya ni garang dengan anak-anak. Saya garang dengan anak-anak. Saya rasa dalam proses didik ni kadang-kadang kita faktor-faktor luar, faktor dalaman ni kadang-kadang dia mempengaruhi sikap kita. Tok saya garang. Almarhum ayah pada Tok Guni Aziz ni sangat garang dengan cucu dia. Tapi dia ada 17 orang anak. Tapi garang dia tu diimbang dengan ketakwaan dia. Kadang-kadang kita garang bodoh macam tu je. Mayam pun tak bapak, Quran pun tak baca. Itu Sarik Dul kampung dusun je Samsim macam tu. Dia kita kena imbang bahawa ketegasan sebenarnya yang penting. Saya dalam proses didikan tu memang saya akui bahawa isteri saya banyak peranan lah. Malam-malam duduk semak sebab isteri saya cikgu, duduk bimbing anak saya belajar sebagainya. Itu peranan dia. Saya banyak dengan jamaah, kadang-kadang kita tampil tak ada masa. Cuma ada 2-3 perkara yang saya jagalah. Yang pertama, saya mesti menyediakan waktu untuk keluarga. Biasa dulu waktu anak-anak saya kecil, biasa saya akan pergi at least sebulan sekali, sebulan 2 kali pergi piknik. Rehlah, bawa keluarga pergi kelah di mana-mana. Saya suka memang begitu. kita sediakan kita kena sedia masa lah. Kita kena sedia masa. Bukan sepintas lalu. Memang kena dah jadual tu kena masukkan. Kalau tak masuk jadual tu, nanti kita dengan sibuk ni tak ada masa. Jadi kena ada waktu tersebut. Yang keduanya, anak-anak ni kita, yelah, bila kita kena banyak sentuhan fizikal, sentuh fizikal. Ya, kadang-kadang anak saya sampai sekarang pun, kadang masuk tidur mesti dia masuk, saya akan cium dahi dia, dia akan cium saya baru masuk tidur. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya, walaupun anak saya dah kahwin pun, nak tidur dia masuk bilik saya, kata nak tidur, dia akan cium, saya akan cium dahi dia, dia masuk tidur. Ini daripada kecil? Daripada kecil. Biasa begitu. Sebab tu kita kadang-kadang orang Melayu ni dia jarang. Saya tengok filem Mak Saleh dia buat. Dia tidak Islam tapi sebab dia masuk tidur, dia masuk bilik anak dia, good night, dia cium pipi anak dia apa semua kan. Malam. Dia smooth lah. Kita tak. Tidur. Ni tengah malam dah. Pukul berapa nak tidur? Ya, jadi anak kita tidur, mimpi rimau kejar dia. Muka rimau tu sebiji muka mak dia. Contoh. Jadi kadang-kadang faktor tu. Banyak sentuhan. Kita tak banyak sentuhan. Bila anak kita besar, kita mula tak menyentuh tubuh dia. Kadang-kadang saja suruh anak saya picit urut badan, sebenarnya nak sentuhan je. Dia perlu sentuhan fizikal. Kita dengan isteri pun sama. Kita isteri pun sama. Kena banyak sentuhan. Kadang-kadang kita nak keluar, usap kepala isteri, cium dahi dia. Ya. Amalan macam ni dia simple je tetapi efek dia besar. Kesan dia besar. Ya, jadi dengan anak-anak laki-laki ni kita kena, ada masa kita kena suruh lah. Suruh dia, ya, memang laki-laki ayah biasa suruh lah. Ya, tapi suruh tu, kalau waktu dipuji, harus pujilah. Kalau dia ada kecemerlangan, kita harus puji. Ya, kalau dia buat salah, kita harus tegur lah. Ya, jadi saya rasa peranan besar ialah bagaimana kita urus. Jangan kita timbul polemik di antara mak dengan ayah dalam keluarga. Ya, kadang-kadang bila ayah marah, peranan mak ialah beri logik akal kepada anak kenapa ayah marah. Bila mak kita marah, kita kena bagi logik pada mak anak kita kenapa mak marah. Ya, jadi anak kita kadang dia tak tahu, dia tak boleh fikir. Ada seorang lelaki budak menjumpa saya, dia kata, saya pelik ayah saya tak bagi saya keluar malam. Siapa ayah saya tak bagi saya keluar malam? Saya bukan gimana saya lepak dengan kawan-kawan dia. Maknanya dia tak boleh fikir bahawa lepak tu sebenarnya amalan yang tak elok. Jadi oleh kerana itu kita nak kena, tapi bukan kita lah, kadang-kadang bila ayah ni, mak lah yang peranan macam tu. Jadi dua-dua tu saling melengkapi lah.
Kemudian hubungan dengan anak ni ialah anak laki-laki satu masa nanti dia akan jadi pemimpin. Jadi kita tahulah masing-masing ada bakat, ada keupayaan, ada kemampuan. Kecerdikan beza-beza. Jangan kita bagi penghargaan kepada yang kita sayang dan kita bagi diskredit kepada yang tu, tak boleh. Itu kita cuba elaklah. Wallahualam. Semua anak-anak ni semuanya dia berbeza. Ya, berbeza. So kita kena kenal setiap daripada mereka ni kan. Dia kadang-kadang kita tak nampak kelebihan seseorang waktu dia kecil, waktu dia besar. Tapi bila kita perhati, adalah orang ni lebih macam ni, yang ni kekurangan macam ni. Tapi adalah tapi budak-budak ni biasalah kadang-kadang kita besar. Tapi yang paling penting ialah sentiasa bersama. Sentiasa bersama. Dia sangat penting. Kalau boleh kita pergi program pun bersama anak-anak, kita main bersama, bergurau bersama, apa semua tu. Itu nanti kita kena betul-betul peruntukkan masa. Sebab benda yang penting, pendidikan bentuk sebagai. Sekarang ni cabaran lagi besar. Cabaran sekarang ni. Dulu anak kita, zaman bila kita dulu tengok anak, mak ayah dulu risau anak dia tak keluar rumah kan. Risau keluar rumah berjalan, siapalah kawan dia, berkawan dengan siapa dulu. Ya, kalau anak rumah dulu orang puji. Sekarang ni anak kita tak keluar rumah, kita pusing. Anak tak aktif berkawan. Berkawan dengan handphone dia. Duk main dengan handphone apa semua. Dah tak kenal kawan. Tak reti nak berkawan sekarang ni. Dia bergurau tu dengan kawan dia macam dia bergurau dalam game. Jadi oleh kerana tu benda macam ni lah yang kita kena bersama. Saya fikir ada 3 lah kesimpulan. Yang pertama dari segi amalan. Amalan agama dalam rumah tangga dengan anak-anak. Kena ada. Yang kedua, dari segi pastikan makan minum dia daripada sumber yang halal, sumber yang baik dan sebagainya. Kita cuba elak sekali benda-benda yang tak baik. Yang ketiga, sediakan waktu. Sediakan waktu untuk kita selalu tanya khabar. Sekarang kan boleh buat video call. Kita boleh buat video call, tanya khabar dia. Kemudian bagi kredit, ada anak-anak kadang-kadang dia suka bawa kereta. Dia suka bawa kereta. Okey, kita bagi. Tapi kita guide lah. Apapun insya-Allah, mudah-mudahan kita doa jangan tinggal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ni jangan tinggal. Allah ajar kita doa ni dan kita amalkan baca doa ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu dia menarik. Saya kira kita ada masa lagi untuk kita buka satu lagi ataupun mungkin satu ataupun dua lagi lah. Sebab saya kira kita tidak mahu melepaskan ruang masa kita bersama dengan wallahualam, saya boleh kata tokoh lelaki qawwam, insya-Allah. Bersama-sama kita pada malam ni. Jadi kita buka lagi mungkin satu atau dua soalan. Satu soalan berkaitan dengan ini daripada seorang suami lah. Menyatakan bagaimana dia nak jadi sebagai seorang lelaki yang disebut tadi sebagai qawwam, dalam keadaan pertama disebut isterinya mempunyai pendapatan jauh lebih besar daripada dia, dan dari sudut karakter tu pun lebih dominan daripada dia, tapi dia sebagai seorang suami. Jadi mungkin ada nasihat ataupun tips sebenarnya, tapi tidak ada masalah di antara suami isteri ni, cuma dia rasa inferiority complex. Saya tengok dalam ni ialah biasalah, sebab dalam Islam ni ada perkahwinan tu salah satu ciri yang penting ialah kufur. Maknanya dalam situasi cabaran semasa hari ni, kita harus nilai-nilai akan ada lah. Gaji isteri lagi besar pada suami, pangkat lagi besar pada suami, pengaruh lagi besar pada suami dan sebagainya. Akhirnya suami tu rasa bahawa dia tak berperanan sangat dalam konteks itu. Tetapi hakikat sebenar, pertama dia kena faham dia suami. Dia suami. Jangan tukar jantina. Dia tetap sebagai suami dan dia mesti jadi ketua dalam rumah tangga dia. Soal isteri luar rumah, naik pangkat besar, pangkat apa tu, itu luar rumah. Masuk rumah, suami. Di luar rumah pun suami tetap suami. Isteri kena hormat suami. Jangan aibkan suami di depan orang ramai. Jangan pelekehkan suami di depan orang ramai. Dan jangan sekali-kali kita buat benda yang buatkan hilang penghormatan orang lain pada suami kita. Tu pantang betul. Kemudian yang kedua, kita harus lihat bahawa kaya macam mana pun,
pangkat besar macam mana pun, yang kita hidup ni, kita nak cari kebahagiaan. Kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam keluarga. Bila tak ada kebahagiaan, pangkat besar mana pun, jawatan besar mana pun, harta besar mana pun, kalau dia tak bahagia, jiwa duk menderita, sakit dengan sakit jiwa, harta tak boleh beli segala-galanya. Tu ada kata-kata hikmah. Kita boleh beli rumah besar, tapi tak boleh beli kebahagiaan. Kita boleh beli makanan yang sedap, boleh beli, tapi selera makan tak boleh beli. Berarti kita boleh beli tilam tebal, boleh beli, tapi nyenyaknya tidur tak boleh beli. Bermakna dalam bab gini kita harus lihat bahawa suami dia, kalau dia rasa, jangan sekali-kali dia rasa rendah diri dengan benda macam ni. Sebab tu kena cari jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Dekat dengan Allah Ta'ala. Ini tak kira pangkat ni. Pangkat besar kecil pun isteri tu, kalau suami tu tunjuk akhlak yang baik dalam rumah tangga dia, semayang berjamaah, baca Quran, jaga ibadah, jaga hubungan dengan Allah, tidak kaki maksiat, tidak kaki mabuk, kan? Isteri pangkat besar macam mana pun, kalau balik suami duk mabuk tunggal langgang, tak ada makna. Jadi oleh kerana tu suami tadi dia kena ambil ruang ini. Ruang ini ni ruang terbuka. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum ni tak ada shilling. Takwa tak ada shilling. Jadi oleh kerana itu, isteri semayang, suami semayang. Dan tak apa. Sebab tu yang ketiga, kita kena bagi penghormatan kasih sayang. Kalau kita nak isteri hormat pada kita, suami pun kena hormat pada isteri. Saya akui bahawa kadang-kadang bila suami tu rasa rendah diri kan, dia akan jadi tekanan jiwa, dia mula cuba tunjukkan kekuatan dia. Jadi dia kena harus akui bahawa dia kena, kalau kita nak isteri kita sayang, kita kena bagi kasih sayang. Bagi penghormatan, selalu bimbing. Orang perempuan ni Tuhan buat, dia ada waktu, sebab tu al-rijal qawwamun ni dalam konteks yang lebih dari konteks fizikalnya, biologinya, orang perempuan ni ada waktu dia, waktu uzur, waktu haid. Ada waktu dia bersalin, dia kena berpantang. Ada waktunya emosinya berubah. Tidak macam laki-laki. Laki-laki ni dia, contohlah, kenapa Allah benarkan laki-laki kahwin 1, 2, 3, 4? Sebab dia bakul lain-lain. Orang perempuan ni, dia satu bakul semua situ. Bakul lain-lain saya. Faham? Belum cuba kot. Kurang jelas dia bakul lain-lain. Maksudnya, dia boleh berdepan dengan masalah pejabat lah. Okey. Tapi kalau kadang setengah-setengah perempuan, kadang-kadang dia boleh beza. Kadang-kadang masalah pejabat, wali rumah dia. Dia mengadu ke suami dia, bos dia marah dia tadi, suami tambah lagi. Jadi dia dah mula, balik tadi dah menangis. Apa duk menangis saja ni? Bos marah. Tu langkah buat tak betul. Isteri dia, suami dia tambah lagi. Jadi dia tak boleh nak kata kita tinggal masalah rumah di rumah. Payah. Sebab emosi dia. Wanita ni dipengaruhi oleh emosi dia. Kadang-kadang contoh dia, ada satu aksiden, katalah budak tu naik motor kat corner lepak tu, dia corner baring, jatuh. 2 orang yang menyaksikan peristiwa tu. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kita tanya, makcik, macam mana budak tu? Allah Ustaz, tak tahulah, berdarah-darah, matilah, tak tahulah, teruk betul. Kan? Tanya pakcik pula, pakcik macam budak tu? Alah, adalah benda lah sikit-sikit, biasalah orang jantan kata dia kan. Sebab orang perempuan dia tengok jiwa dengan raga-raga dia sekali. Tapi orang lelaki, dia melihat, dia kontrol emosi. Sebab tu kelemahan lelaki ialah bila dia gagal mengawal perasaan marahnya. Itu kelemahan dia. Kalau lelaki pandai bagan tu, itu kelemahan tu, bukan kelebihan. Tetapi di mana kelemahan wanita? Kelemahan wanita ialah bila dia gagal hilang perasaan malu dia. Maruah wanita duk perasaan malu dia tu. Bila malu tu hilang, maka hilanglah sifat kewanitaan dia. Jadi oleh kerana itu, dalam konteks ini, dia jangan rasa rendah diri dengan perkara yang tak sepatut dia rasa rendah diri. Jadi oleh kerana itu, saya lebih suka untuk kita hargai, bagi kredit. Orang perempuan ni, dia seronok dipuji. Sedap dah makannya, sedapnya, puji. Ni dah 40 tahun kahwin ni, berapa kali puji isteri masak kan? Puji sekali. Makan. Kadang-kadang isteri tanya, sedap bang? Bolehlah. 3 pinggan nambah. Jadi perempuan ni suka kena puji sikit, puji.
Kadang-kadang saya sendiri pun kadang lupa nak puji pun. Best dah bang? Okey, sedap. Walaupun panjang tekuk-tekuk nak telan. Tapi bagi penghargaan, bagi kredit. Bersama isteri ni, dia ginilah. Kalau sekiranya kalau kita tengok isteri kita dengan bebanan dia kan, memanglah sebebanan suami lain, tak boleh sama. Tapi saya punya amalan perasaan kita kadang-kadang kita balik penat bekerja. Kita nak isteri kita menghargai kepenatan kita ni bila balik rumah kan. Ya. Macam mana cara kita nak? Cara kita nak adalah kita kena fikir, isteri aku ni penat bekerja hari ni. Kita fikir dia penat. Penatnya dia bekerja daripada pagi, basuh rantai, basuh kain. Bila kita fikir dia penatnya dia bekerja hari ni, secara automatik dia akan menghargai kepenatan kita. Ini Tuhan buat sixth sense, jiwa kita begitu. Kita menghargai untuk dihargai. Untuk kita hargai. Sama juga kalau isteri kita sakit kan. Kita pun penat sakit juga kadang-kadang. Tapi kita jangan kita buat tak peduli. Kadang-kadang isteri kadang-kadang mengadu-ngadu pun, kadang-kadang kita pun dengan banyak kerja, maklumlah. Kerja mah lagi, kerja pejabat lagi, kerja tu banyak benda nak fikir. Tapi sebaiknya orang lelaki ni banyak bakul, tahan sikit lah. Apa pun balik pada jawapan soalan tadi bahawa suami tetap suami. Ya. Suami tetap suami. Jangan rasa rendah diri macam jadi isteri pula. Okay, Alhamdulillah. Dan soalan yang ketiga. Oh, ada lagi Ada yang terakhir saya kira. Menyebut bagaimana ada juga yang mentarifkan ataupun memberi pengertian qawwam ni bukan hanya dalam konteks keluarga semata-mata, tapi lelaki yang qawwam ni juga harus cakna dan prihatin kepada anak-anak yatim, ibu tunggal, masyarakat, masalah juga kepada mungkin negara. Ya. Apa komen Datuk Seri tentang itu? Saya setuju dalam konteks kerangka yang luas. Sebagai qawwam ini bukan hanya sifat dalam keluarga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Bukan 'alan nisa, wanita-wanita, bukan isteri, bukan suami dalam konteks suami isteri. Laki-laki dengan wanita. Jadi peranan tu besarlah, bukan hanya untuk wanita dalam rumah dia saja. Dia juga pelindung pada wanita di luar rumah dia, anak yatim, ibu tunggal, wanita yang dizalimi, wanita yang dianiaya dan sebagainya. Berarti dia kerangka besar untuk memimpin. Termasuklah qawwam dalam konteks kepimpinan negara. Sebab tu kalau kita tengok kewibawaan kepimpinan ni, qiyadah, dia berkait rapat dengan soal bagaimana dia mampu mengurus diri dan mampu tampil. Sebab tanggungjawab besar kita ialah khalifah. Sebagai khalifah, ciri khalifah tu mesti qawwam. Barulah dia boleh untuk memimpin. Kalau dia tidak qawwam, dia tak akan mampu memimpin. Cuma prosesnya, dia kena pimpin keluarga sebagai model dia. Nanti akan timbul masalah. Awak nak keluarga lain, keluarga awak porak-poranda. Awak nak bina keluarga lain, keluarga anak-anak awak pun teruk. Jadi dia akan backfire balik. Jadi oleh kerana itu dia kena qawwam dalam konteks rumah dia sebagai model, barulah dia akan jadi contoh. Oh, tengoklah dia, anak-anak dia macam mana, keluarga dia macam mana. Dia boleh tegur lah, tengok anak dia semua berjaya. Contoh. Jadi layaklah dia bagi kredit di luar sebagai pemimpin. Kadang-kadang kita, sebab tu saya setuju apa disebut tadi, bukan suruh dalam konteks kita, bukan suruh nak baca Quran, tapi bersama baca Quran. Ajak baca Quran. Sama dengan rakyat kita pun. Kita suruh tuan-tuan sekalian, jagalah sembahyang jemaah. Kita sembahyang tak jemaah. Tak ada. Jadi oleh kerana itu, kita mampu model diri tu dalam konteks itu. Jadi dalam kerangka besar ini, sama juga kita lihat dalam Quran, ada 3 komponen. Al-amru bil ma'ruf, nahyul munkar, wa tu'minu billah. Iman. Ini bukan hanya dalam konteks pribadi. Menyuruh yang ma'ruf bukan suruh sembahyang puasa je. Suruh ma'ruf dalam konteks negara, jangan tegakkan ekonomi yang adil, undang-undang yang hebat, persaingan daya mampu bersaing, jaga alam sekitar. Ini menyuruh benda baik. Benda baik dalam konteks negara. Kemana hala tuju negara? Mencegah yang mungkar. Bukan jangan minum arak, jangan berzina, bukan. Bukan saja. Tapi dalam konteks negara pun dia. Jangan rasuah, jangan salah guna kuasa, jangan menyeleweng. Dalam konteks negara. Jadi,
Tetapi dua-dua ni berpaksi pada keimanan. Dengan kata lain bahawa iman tu apa dia? Trust diri dia tu. Dia pemimpin tu, dia kena ada iman pada Allah Ta'ala sebab ujian dia lagi teruk. Maka sama juga dalam qawam tadi. Maka kerangka tu besar. Jadi oleh kerana itu kita harus lihat dalam konteks peranan besar kita di luar bantu. Seronok kalau kita boleh tolong anak yatim, orang tengah susah. Orang kita Tuhan bagi kelebihan sikit, kita gunalah kelebihan tu untuk Islam. Guna kelebihan untuk agama Allah. Tak ada makna kalau kita ada harta banyak, orang lain orang miskin, susah, tak guna kita ada kuasa, tiba-tiba Islam tak boleh kita bela. Jadi kita kena pertahankan. Mempertahankan Islam, menobak ke Islam, kaedah pendekatan, alhamdulillah macam-macam cara. Macam-macam. Ada benda tak perlu kita heboh pun. Kita buat je. Kita buat. Ada benda kalau macam kita nak tegur, ada kaedah dia. Tegur dalam semayang, tak sama tegur di luar semayang. Kan? Jadi tegur dengan menegur orang tua. Macam satu hari bila seorang orang tua ambil semayang, Sayyidina Hussein dengan Hasan ni, dia tengok laki-laki itu ambil semayang dalam keadaan yang tak sempurna. Dia fikir dua beradik ni, cucu Nabi ni, macam mana nak tegur pakcik tu ambil wuduk? Dia tu orang tua. Jadi cucu Nabi Hasan Hussein kata, dia boleh buat, ada idea. Dia kata, pakcik, adik saya kata dia ambil semayang lebih baik pada saya. Tapi saya rasa saya lebih baik ambil semayang daripada dia. Jadi pakcik cuba tengok, siapa ambil semayang lebih baik? Adik saya ke saya? Dia suruh pakcik tu jadi hakim. Dia pun ambil semayang dengan cantik, dengan cermatnya, dengan tidak membazirnya. Kemudian adik dia begitu juga. Buat gitu juga. Kata pakcik tu, kamu nak tegur pakcik ambil semayang ya? Tu pakcik tu cerdik sikit lah. Kalau pakcik tu pun tak gerti, dia tak. Jadi maknanya, itu kaedah dia. Kaedah menegur. Dia tak boleh tegur orang tua ni. Orang tua kata, aku makan garam dulu. Macam-macam lah. Jadi oleh kerana itu, qawam ni dalam konteks di luar daripada rumah yang mampu kita bina. Saya fikir kalau kita baling batu besar dalam tasik, dia punya riak dia tu besar. Tapi kalau batu kecil, riaknya kecil. Jadi kemampuan individu. Ada orang tokoh tu hebat macam Nabi. Masya Allah, ubah dunia. Ubah dunia. Hebat seorang pemimpin, ketua kampung, dalam kampung dia je. Hebat ketua daerah, pejabat daerah ataupun pegawai daerah ke, dan daerah dia je. Ahli parlimen dan parlimen dia je. Perdana Menteri dan negeri dia dan negara dia je. Rasulullah dunia ubah. Dan zahir dan batin. Ada orang zahir boleh ubah. Pembangunan fizikal boleh. Jiwa tak boleh ubah. Tapi Nabi mengubah zahir, batin, dunia, bahkan akhirat. Alhamdulillah. Wallahualam. Ya. Alhamdulillah, saya kira penghujung tadi merupakan kesimpulan kepada bual bicara lelaki qawam kita pada malam ini. Lelaki qawam, ibrah, Quran dan sunnah, yang kalau kita saksikan bagaimana Yang Berhormat Datuk Seri, penghujung yang tadi adalah apa pun kita berbalik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala pasakkan dalam Al-Quran Al-Karim, sesungguhnya bahawa pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh suri tauladan yang terbaik. Dan Yang Berhormat Datuk Seri juga menyebut berkenaan dengan apa pun bermula daripada pendidikan di rumah, secara khususnya peranan seorang suami itu dalam mendidik, memastikan dirinya sebagai seorang lelaki yang qawam, dan transfer, educate anak-anaknya nanti juga akan menjadi lelaki yang qawam. Dan lelaki qawam ini bukan hanya berkisar tapi bermula daripada keluarga, tapi dia mencakupi keseluruhan. Bukan keluarga dia saja, tapi juga nanti dia juga berperanan kepada masyarakat dia, anak-anak yatim, ibu tunggal, hatta sampai ke peringkat negara itu sendiri. Dan Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri di atas perkongsian yang saya kira cukup bagus, baik, dan insyaAllah dan untuk pengetahuan para penonton sekalian, kita akan adakan lagi siri-siri bual bicara lelaki qawam ini. Kita akan mengupas lebih dalam, kan, lebih menjurus. Mungkin kita merungkai beberapa isu-isu yang kita akan highlightkan di beberapa siri yang lain. Jadi terima kasih kepada para penonton, dan sama-sama juga kita ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dan sehingga berjumpa di lain siri bual bicara lelaki qawam.
Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.